Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sambung insyaallah daripada kitab Hayatun Nufus untuk Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus sampai wa 'alaika bi muwadhabati dhikri la ilaha illallah wa tilawati al-Qur'an وعليك بذكر الموت وبالتفكر في أهل القبور وفيما مضى من عمرك والموت أدنى من شراك عليك. Dan kita kena selalu berteruskan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya zikir la ilaha illallah, sebab ada satu hadis yang Sayyidina Rasulullah SAW sebut apa ni, jadidu imanakum wa akthiru min qawli la ilaha illallah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maknanya yang bermaksud apa ni, upgrade atau update kamu punya iman dengan berbanyakkan berzikir la ilaha illallah. So kita orang yang selalu ingat tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah hatinya pun akan jadi lembut, hatinya pun akan dapat cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup dalam cara yang sesuai, cara yang terbaik di atas bumi ini. Dan kita kena berbanyakkan zikir la ilaha illallah dan juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dalam tadabbur, dan kalau boleh faham makna-makna, khususnya arahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan larangannya, kisah-kisah yang disebut dalam Al-Quran. Sebab kalau kisah-kisah itu diturun untuk untuk buat hati Sayyidina Rasulullah SAW lebih istiqamah dalam dakwah, so memang hati kita akan jadi akan dapat benefit itu juga. Dan dakwah ni tak pasti apa ni, memberi ceramah ke atau tak pasti jadi guru. Dakwah agama ni ad-dinul muamalah, macam disebut Sayyidina Rasulullah SAW kata, agama ni, din ni ialah cara kita bermuamalah antara kita sama orang lain, among ourselves. So bila kita membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, fahami Al-Quran dan amal semua arahan-arahan dan tinggal semua larangan Al-Quran, insya-Allah kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayang daripadanya, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Dan juga alaika bi dzikril maut wa bit tafakkuri fi ahli al-qubur, kita kena berbanyak zikir ingat keadaan mati. Akthiru min dzikri hadimil ladzat, selalu kita kena ingat hal kematian ni boleh datang tiba-tiba, tak pasti untuk orang tua sahaja atau orang sakit sahaja. Kadang-kadang boleh jumpa orang yang sakit dengan macam-macam sakitan, tetapi dia masih hidup, alhamdulillah, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh jumpa juga dalam masa yang sama orang yang pagi ni atau malam tadi dia okey, kita enjoy sekali, main-main sekali, pagi ni dah meninggal dunia. Selalu kita kena ingat kematian ni, dan disebut kat sini, dan kita kena bertafakkur dengan keadaan-keadaan ahli kubur, dan apa yang kita sudah buat, amalan-amalan kita yang sudah buat, apa yang kita sudah sediakan untuk kubur ni nanti bila kita masuk. Sebab kubur ni macam disebut dalam sejarah Sayyidina Uthman ibn Affan, bila dia nampak kubur, dia memang jadi sangat sedih.
Ada antara sahabat yang tanya dia, atau antara kawan-kawan Sayyidina Uthman yang tanya dia, kenapa bila kita sebut pasal syurga ke, pasal neraka, hari kiamat, keadaan-keadaan yang hal-hal yang akan terjadi nanti masa tu, kita nampak wahai Sayyidina Uthman ni lebih sedih bila kita sebut pasal-pasal kubur. Jawapan Sayyidina Uthman, dikata kubur ni inilah pintu untuk semua keadaan yang akan datang nanti. Kalau orang selamat dalam kubur, nanti hari kiamat memang akan selamat. Dan apa-apa keadaan baik yang dia dapat di dalam kubur ni, nanti akan dapat lebih baik dan lebih baik dan lebih baik sampai dia masuk syurga. Tetapi dalam masa yang sama, kalau yang di dalam kubur ni dia tak berjaya, so nanti hal yang akan datang memang lebih teruk sampai dimasukkan dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Macam disebut dengan Sayyidina Uthman, kubur ni ialah kunci akhirat. Kalau kunci baik, nanti semua yang akan datang lebih baik. Kalau kunci rosak, pintu kunci buruk, jahat, so nanti yang akan datang semua lebih jahat. Kita kena sediakan diri untuk kita punya hole tu nanti, kubur kita nanti. Wal mautu adna min syirakin alaika, dan kita kena selalu ingat kematian ni memang sangat dekat daripada kita punya slipper itu sendiri bila kita pakai. Yang ni kita kena ingat tiba-tiba mana-mana bila-bila kita boleh meninggal dunia. Wa qala radhiyallahu anhu, anfa'ul asya' ma khawafaka min Allah wa raghabaka fi ta'atihi wa zahadaka fi dunya wa raghabaka fi al-akhirah wa bassaraka bi'uyubi nafsika wa shaghalaka an uyubi ghairik. Taulah wahai murid atau wahai orang yang membaca ni, benda yang paling bermanfaat kepada kita. Apa benda tu? Dikata apa-apa benda yang akan menampah kita punya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Kedua, akan encourage kita untuk melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membuat lebih ibadah, membuat lebih kebaikan-kebaikan. Dan juga zahadaka fid dunya, yakni akan menolak kasih dunia ini daripada hati kita. Wa raghabaka fil akhirah, dan kita akan jadi lebih suka, lebih sayang dengan menjumpa Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kiamat, hari kiamat, dengan syurga dan yang kita akan dapat nanti masa tu. Wa bassaraka bi'ayubi nafsika, dan kita boleh nampak daripada benda tu semua aib-aib yang kita ada, atau mungkin tak boleh semua, tapi kita boleh daripada benda ni, daripada ilmu ni, daripada apa-apa yang kita nak ambil ni, daripadanya kita boleh dapat aib-aib kita sendiri, untuk kita boleh membetulkan semua aib-aib tu. Dan syaghalaka an uyubi ghairika, dan akan buat kita sibuk nak betulkan diri kita daripada kita kena sibuk dengan urusan atau aib-aib orang lain. So kita kita tahu aib kita sendiri, lepas tu kita terus nak membetulkan aib-aib tu. So kita tak ada masa nak cek atau nak tengok, nak semak aib-aib orang lain. So benda yang macam ni yang akan bagi kita takut lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan jadikan kita lebih rajin dalam taat Allah Subhanahu Wa Taala, membuat ibadah dengan semua amalan-amalan yang baik ni, dan akan menolak
kasih dunia daripada hati kita dan menambah kita punya sayang daripada untuk dunia syurga, atau dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kiamat. Kita sayang nanti hari itu, sebab kita selalu dengar pasal hari kiamat. Memang hari yang sangat sangat scary. Tapi dalam masa yang sama untuk orang beriman tidak sangat scary. Macam kita dengar dalam surat Ghashiyah, ka'annam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, masanya masa waktu duha atau masa waktu antara asar dan maghrib. Itu hari kiamat. Tetapi kata orang kafir, beribu-ribu tahun dia rasa masa tu. Untuk orang beriman, insya-Allah tak kisah. Insya-Allah keadaan walaupun macam mana pun keadaan hari kiamat tu, kesesi orang beriman dia akan jadi lebih selamat dan lebih iman. Kalau imannya lebih tinggi, dia kena kalau imannya lebih tinggi, dia tak risau sangat-sangat. فنسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وينفعنا بما علمنا. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.